bahagian 2. So kita nak buat, saya nak tutup dulu 10 minit. Saya nak awak buat satu software kira BMI, ataupun kira lah apa yang awak pilih. Sambil awak buat tu, sambil awak boleh tanya saya. At the end of this amali, kena ada satu program lah untuk tunjuk pada saya. Guna apa yang kita belajar tadi. Apa kita belajar tadi. Saya dah test tadi. Contoh. Contoh kalau untuk kira BMI. BMI formula. Carilah formula dia mana-mana. Ni contoh formula untuk kira BMI, berat badan kita, berat base mass index. Ya ke? BMI apa nak masuk dia? P tu apa? Body mass index. So ni formula dia. Berat bahagi tinggi kuasa 2. Calculation dia berat bahagi tinggi kuasa 2 darab dengan 10,000. Ini dia punya formula dia. So kita masukkan formula ni dalam kita punya programming tadi. So awak buatlah dulu. Kalau awak nak start new file, awak pergi kat sini je. Pergi kat projek awak, pergi dekat awak, nanti projek awak macam ni, Maven projek ni, ataupun apa-apa yang awak punya projek name, klik, nanti dah ada source package ni, awak buka source package ni sampai dekat awak punya package name ni, ataupun senang awak boleh sini je, klik naik apa ni, new file, ataupun kat sini awak right click, awak pergi new, Java class, ambil Java class ni, so dia akan auto masukkan template. So apa contoh BMI, kita nak buat kira BMI, namakan kelas kita sebagai BMI. Saya nak nama panjang sikit lah, body mass index. Make sure okay, finish. Then dia akan buka satu file dalam package yang sama. So kita sekarang ni duduk ni yang package kita, kita punya kelas ni, kelas. So kita ada satu file yang buka yang baru sini. Ni. Kalau awak pilih yang with template, dia akan auto buka template lah. Package kita punya, dan juga kelas kita tadi yang kita dah set up. Nama kelas saya body mass index. So pertama sekali apa kena masuk, sama-sama tu awak buat lah. Kena ada method ataupun function, dan public static. Ni benda wajib. Terbalik pula. Public static void, dekat nama main lah, kurungan string, kurungan petak ni, iaitu args, tu open close curly bracket. Ni besar sangat pula saya punya ni. Ni awak boleh kecilkan ni, kalau awak nak kecil katakan di sini. Terlalu memakan ruang, boleh kecilkan. So apa? So awak masuklah formula tu, macam mana awak nak masukkan formula tu. Pertama sekali apa? So kita ada belajar tentang output. Guys ni kena carikan. Nak cari apa tu? Dina Fauzi. Oh tak. Awak dah install NetBeans ke? Dah. Depan ni. Awak open je lah yang awak punya yang dah ada tu. Open, lepas tu awak tadi saya punya, kenapa sini? Sini. Open, lepas tu awak buka lah new file. Saya buat sebab yang lepas example ni dah banyak sangat lah. Saya buka lah new file yang saya namakan sebagai body mass index ni, nak kira BMI contohnya. Nak buka new file, awak pergi sini, right click kat sini, package awak ni. Right click kat package ni.
New Java class. Namakan kelas awak apa awak nama, tak kisah nama apa-apa pun tak ada masalah. Dan finish, lepas finish dia akan keluar ni page ni. Ada yang lain-lain ada masalah? Lepas space dalam C, join lah. Lepas space kat C tu, lepas tu awak kena type, awak kena pergi command prompt awak, kena type lah cd C macam ni tadi. C example apa slash ch01 slash painter. Awak kena type itu dulu. Joil. Okay. Tu dah ada, Pais dah tunjuk lah. Dah space kat tu, kat command prompt buat macam Pais tunjuk tu. Pais tunjuk tu. Painter. Yang lain semua okey Yang lain? Awak pilih lah. Contohnya saya nak kira BMI. Saya pun carilah formula BMI. Kalau awak nak masuk yang lain nak kira-kira lain pun tak ada masalah. Bebas. Tapi cari yang simple-simple lah, senang awak nak buat. Nak kira keluasan bulatan tadi ke apa lagi. Keluasan petak ke. Apa-apa formula yang mudah. So sini nak kira BMI lah. So saya pun masuk. So nanti dia akan keluar public class ni. Dan kita kena namakan kita punya method. Kita letak ni dulu. Public static void main string args. Curly bracket open and close. Dan kita duduk dalam block function kita ataupun method kita ni. So dalam ni kita tulislah apa yang kita nak. So kita dah belajar macam mana nak display output, macam mana nak request input daripada user. So kita implement benda tu. So, pertama sekali saya nak tunjuklah kepada user. So masukkan So masukkan arahan, so masukkan input system out dot print ln. So saya masukkan please enter your weight. Weight. Macam ni. Kalau awak nak test satu pun boleh. Awak buat ni dulu, tengok apa yang dia result dia boleh run. Selalunya dia akan suruh kita betul ke ni? Tak betul ni. Build. Lamanya. Okey, semua dah selesai? Mana ni saya search? Contohnya saya cakap tadi kan, awak nak cari BMI tadi formula. So tak kisahlah awak nak buat apa. Mana formula tu tadi? Masukkan formula ni. Ni saya tunjuk lah yang kita dah guna satu weight ni. Dia tak boleh pula kelas ni. Macam mana saya nak ubah kelas dia ni? Kena buat kat sini pula. Patutnya boleh ubah. Tadi saya boleh ubah je kelas. Itulah. Patutnya satu cara macam tu. Patutnya satunya kalau kita buka satu lagi dalam projek yang sama.
Sebab awalnya tu apa, dia akan selalunya kalau kita run yang baru, dia akan tanya kita nak run kelas yang mana, sebab kita ada 3 classes dalam ni kan. So kita akan boleh pilih. Kan tak ada pula, pop-up tu dah tak keluar pula. So macam ni lah. Tak apa ke? Boleh, tak ada masalah. Janji, faham. So kita dah ada tadi, sebelum kita dah baca pasal sistem out ni. Sistem out ni adalah untuk kita display apa-apa pertanyaan ke macam ni. Contohnya saya nak display, please enter your weight. So sekarang ni tak boleh buat apa-apa lagi sebab dia tak ada terima. Itu salah satu yang kita dah bayar. Satu lagi apa? System in. Ni saya tunjuk nanti awak gunalah apa yang ada ni untuk awak punya program tu. Nanti pukul 4.30 tunjuk kat saya siapa yang dah siap. Scanner, nak buka input. Tak adalah, awak buat lah kat awak punya NetBeans tu. Awak dah pilih formula. Contohnya awak dah pilih awak nak kira BMI kan. Awak buatlah. Ini dalam calculation. So awak buatlah dalam programming. Macam mana awak nak kira BMI awak. Masuk display. Nanti dah siap, awak tunjuklah kat saya. Tak siap hari ni awak boleh saya bagi seminggu lah tak siap hari ni. Sebab amali kan seminggu. Last kena hantar, kena submit amali punya latihan next week lah, sebelum amali seterusnya. Macam mana nak, nanti awak dah run, dah jalan, dah okey, dah seperti apa yang awak inginkan, awak copy lah ni. Awak copy awak punya semua semua source code ni. Awak copy mana copy saya. Awak masuklah dalam, selalunya senang nak pindah-pindah dalam Words ke ataupun awak punya Notepad ke, TextPad ke. Nama saya punya text edit. Awaknya Notepad kot. Dia letaklah mana-mana. New document. Buat paste. Awak paste je macam ni. Awak save. Nanti submit tu awak submit sekali dengan Notepad ni. Nanti saya buka, saya copy awak punya Notepad, saya masuk dekat saya punya. Kalau dia run, okey lah tu. Kalau ada error, maknanya adalah tu kesalahan dalam awak punya programming. Input apa tadi? New Scanner. Tertinggal. Ni ingatlah ni. Apa ni? Term-term yang biasa. Bukan input scanner. Bukan scanner ke? Cannot find symbol plus scanner body. Input new scanner. Scanner salah je ke? Patutlah saya tak panggil lagi. Contohnya macam ni, kita nak guna scanner, kita nak request user masukkan input. So kita kena request scanner. Kita type scanner, dia akan keluar macam ni. Kita akan bagi tahu add import for Java utility scanner. So kita nak import package yang luar daripada package kita. Macam siapa tanya tadi, Fghost ke apa tanya, boleh ke kita nak panggil line daripada package lain? Nak panggil lain tak boleh, kita kena import dia punya classes. Kita import macam ni. So macam mana nak panggil ataupun kita nak guna function dalam package yang lain, macam mana kita kena import package tu, and then kita kena panggil dia punya class name dia. Ni class name mana, scanner ni class name dia, package dia ni Java utility scanner. So kita namakan sebagai input new scanner. New ke system.in tu ke? Salah. Input sikit. New ke? Alamak, saya pun dah lupa lah mana saya punya nota tadi. Awak boleh ni je, buka je nota yang ada. Kalau tak faham juga, awak boleh buka je example yang ada kat nota tu. Example yang web based tadi tu, awak tengok macam mana dia buat. Sebelum tu awak kena buat ni juga algorithm dengan flowchart. Macam mana awak nak buat program tu tadi, program BMI contohnya. Buatlah algorithm ni dulu dalam 4 line macam ni je. Initialize ataupun apa. Awal sekali nak buat apa. Kita kena ada contohnya untuk BMI. Contohnya BMI ni tadi kan. BMI ni nak kena ada input yang user nak kena masukkan adalah weight dengan tinggi, high. So kita initialize lah. Initialize weight high dalam proses dia. Lepas tu apa?
enter the number ataupun enter weight and high untuk proses seterusnya, input output. And then kita proses. And then kita print out. Follow ni, ikut je. Dia punya step by step untuk kita buat program. Dia ada pre-program feed, pre-first program. Apa nama dia tadi? Lupa pula saya. Mana ni? Pre-programming phase. Procedure, algorithm. Senang je algorithm. Dah ada algorithm tadi tu. Convert jadi flowchart. Faham tak ni saya beritahu ni? Buat ikut step by step lah. Sebelum awak nak buat program, awak kena ada buat dulu ni algorithm. Awak tulis je lah algorithm awak macam dia tak semesti 4. Kalau awak rasa nak tambah lagi, tambah lah. Ada kurang lagi, kurang lah. So the base macam mana awak nak buat program tu. Contohnya saya nak kira BMI tadi lah. So secara asas dia macam saya kata tadi, kita nak selesaikan program ini, nak selesaikan masalah dia sekarang ni. Saya nak kira berat saya, nak kira BMI saya, tu masalah dia. Macam mana saya nak selesaikan dia based pada kiraan formula yang saya ambil daripada internet tadi. Formula dah ada, macam mana saya nak tukar formula tu kepada bentuk program. Saya kena buatlah algorithm. Mula-mula untuk masukkan data ke dalam formula tu mesti ada dua variable, iaitu berat dan juga tinggi. So kita kena request lah berat dan tinggi tu daripada user. Lepas dah request, kita proses kat dalam formula, kita kena print out output. Itu dia punya algorithm. So kita tulis lah algorithm dia tu dalam bentuk macam ni, yang telah saya terangkan kelas tadi. So initialize. So apa awal mula sekali nak initialize apa? Kita nak initialize variable apa yang kita guna untuk program kita. Kalau untuk program awak, variable apa awak nak guna? Untuk programming saya nak guna weight, variable nama dia weight dengan high. So tak nak paling senang. Sebab variable name kena descriptive, kena ada maksud yang senang kita faham. So nak variable saya initialize lah dua variable, weight dengan high. Lepas kita dah initialize kita punya variable, apa kita perlu buat? Kita nak kena ada data. Data tu kena mentak dengan user. So kita kena request user untuk masukkan input output. So enter the number ataupun enter weight ataupun high. Tulisan algorithm ni dia tak ada salah, tak ada betul. As long as awak faham apa yang awak buat, awak kena terjemahkan dia dalam bentuk perkataan lah. Saya nak request user masukkan data. So saya enter the number ke ataupun request user input output pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu dah habis itu, kita dah initialize variable, kita dah request data daripada user dah masukkan. Lepas tu kita proses lah, proses tak je calculation process ataupun BMI calculation process. Dah habis proses tu, apa kita perlu buat? Habis proses tu kena paparkan lah result tu, print out BMI ke result ke, tak kisah. Itu dalam bentuk algorithm. Itu nanti dah ada algorithm dia, awak ubah dalam bentuk flowchart. Flowchart mesti kena ada start. Ni paling senang kali nak buat flowchart. Start, stop, last. Start program, habis program. Tu kena ada dua. Lepas tu initialize. Initialize ni apa? Untuk ini terminal proses lah. Proses lah kot, proses indicate. Input output dia kita boleh initialize. Lepas tu input output dia bentuk macam ni. So kita pun buat lah. Kita boleh buat flowchart ni pun tak ada masalah. Flowchart ni tak ada salah betul. Cuma kena betul lah petak-petak ni. So petak ni untuk initialize proses kan. Saya nak initialize dulu petak. Lepas tu nak enter tadi, nak minta enter bentuk dia macam ni. Alamak, dia boleh ke? Sekarang dia betulkan pula saya punya enter. Dia macam ni. Nanti awak faham lah, tak boleh lah sini. Nak lukis kat sini tak dapat. Ni kot. Initiate. Kena ada satu lagi, kena ada apa ni? Kena ada ni flow arrow ni. Kena sambung lah. Sini input output. Request. We're not sure okay. Tak dapat pula.
Macam tu lah dia. Dan seterusnya. Boleh pula nak kat sini. Macam mana saya nak cari input tadi, lupa pula mana input. Nak ni reading ni. New ni betul lah. Scanner, new scanner. Scanner, input new scanner. Okey. Lepas tu, contohlah ni kan. Saya nak daripada saya punya ni tadi, algoritma tadi ataupun flowchart tadi, lepas tadi sebab tu kena ada flowchart, kan dah terlupa tempat apa. So awal-awal tadi kita nak initialize ataupun kita nak declare. So saya nak guna data tadi berat, weight. So kita nak declare weight ni, kita nak pakai value float sebab nanti user akan masuk float number. Declare float sama dengan nak initialize awal pun boleh. Awal kita initialize dan declare declare weight initialize kosong value dia. Lepas tu apa? Input kedua tinggi, kita nak masukkan high. Data type dia pun sama, tinggi dalam sentimeter. Kalau kita nak tinggal sentimeter lah, so kita kena mesti ada titik perlahan. So kita kena data type dia kena float paling kecil. Kalau banyak perlahan besar kita pakai double, so kita pakai float. Initialize 2. Sistem, patutlah salah sistem. So apa lagi? Masuklah formula. Sambil tu awak kena biasakan tulis komen. Ni apa? Declare and initialize weight and high. Apa lagi? Kita dah initialize, kita dah declare. Bawah ni kita nak masukkan formula. Sini kita biar tulis komen. User input. Kita dah panggil scanner ni tadi. Dia akan panggil package scanner. Ini baru kita panggil scanner. Macam mana kita nak masukkan data yang user bagi ke dalam kita punya variable. So kita kena create satu variable. Variable dia tadi apa? Apa nak guna? Saya nak guna sinilah. Float weight. Tak boleh saya ambil daripada atas ni. Cancel, saya tak nak initialize. Kat sini saya nak initialize. Saya tak nak declare kat sini. Saya nak declare dan terus masukkan value. Sini buang dulu. Equal input tadi. Input dot next. Kita nak masukkan float number. Masukkan float ni. Float. Okay. So sebelum tu kita nak kena please enter weight. Dah ada kat tadi. So ni kita buang lah. Dan nak initialize kat sini. Saya nak pendekkan saya punya program. Saya declare initialize terus masuk.
dalam input macam ni. Enter weight. Sini pun kita boleh pindahkan lah dia. Tak cantik duduk bawah tu. Kita panggil dulu. Komen kat sini. Dia baca apa komen unused. Oh, unused. Tak pernah guna lagi. So, tadi kita dapat. So, dah masukkan apa, user dah masukkan data ataupun input untuk weight. Kita nak masukkan apa? Variable kedua tadi, enter your height. GHT. Sama je, masukkan variable dia, float juga sebab nombor perpuluhan. Height. Input. Next. Float. Oh ya. Height patutlah. Height. Okay. Apa saya nak ubah lagi ya? Please enter your height. Float weight. So, kita tengok mana kita punya tadi. Dalam kg dan juga sentimeter. So, itulah. Please enter your weight in kg. Nampaklah cantik sikit. Nampaklah apa ni? Accurate sikit. In sentimeter. Sekarang kita cakap, tak cakapkan user masuk tak apa-apa. Masuk. Tu tulis nota. Itulah. Komen lagi. User input dah masuk. Kalau masuk, ikut kita punya. Apa ni, user dah masuk input, kita pun nak proses, calculate BMI. Awak masuklah formula BMI kat sini. Masuk apa? Lepas tu pada dia kira-kira dah masuk formula BMI dalam variable yang kita nak. Apa lagi? Kita kena display lah, output. So kita display output. Nak display output senang je. Kita pakai je ni display punya function ni. Nanti kita masukkan lah variable kita dalam ni, variable apa yang kita tentukan. Nanti dia display. Siap. Cuba awak buat. Nanti ada masalah, tanya saya. Tu contohnya lah. Kalau awak bosan, biasalah awak kan suka yang tak nak sama dengan orang lain, nak rare-rare. Boleh cari formula untuk apa lagi? Berat nak kira apa lagi asal daripada berat? Fahrenheit kan, Fahrenheit Fahrenheit tu Celsius. Formula. Ni formula pun dah bagi. Masuk je formula ni. Apa yang awak perlu buat? Macam mana awak nak initialize atau awak nak declare dia punya variable je. Boleh ada formula lain lagi tak? Ni formula ni. F Fahrenheit tolak 32 darab 5 bagi 9. Formula dia. Ambil je formula ni, convert jadi Java punya expression ataupun apa ni, Java operator punya expression yang saya tunjuk tadi, lupa apa nama dia. Masukkannya, letak dalam satu variable, lepas tu display variable tu. Senang je. Apa lagi awak nak buat? Bosan sama dengan orang lain.
Boleh cari lagi formula lain. Apa formula lagi ada. Tak apa, tak payah hafal. Awak buka je nota saya bagi tadi. Saya pun buka nota. Kita bukan boleh hafal pun banyak-banyak tu. Buka je nota je. Kalau awak kata nak apa input kan, nak input, awak carilah nota saya pasal input tadi. Macam mana user nak masukkan input. Dia kata kena panggil dulu. Lepas tu kena masukkan, bukan. Lepas panggil kita kena masukkan, sediakan variable untuk user masukkan input. Ni macam ni contoh dia. Dia panggil dulu dia punya package. Lepas tu masukkan. Lepas tu sediakan tempat ataupun variable untuk user masukkan input. Ni dia declare variable D ni sebagai double. Dia nak masukkan apa ni, floating number kan. So ni input dia sama, apa dia punya function, bukan function. Nama dia sama je. Input.next double. Kalau nak float, input.next float. Kalau string tak payah. Input.next je. Kalau tak faham, kalau macam apa ni? Macam was-was, awak boleh type je sini. Contohnya byte lah, saya boleh byte kan. A equal input. Awak tekan dot je, nanti dia akan keluar banyak-banyak yang ni. Awak boleh baca lah. Next to byte, dia akan recommend lah, sebab kita guna data byte, kita pakai byte. Ada lagi banyak-banyak lagi. Ada banyak method function method atau function yang ada dalam package tersebut. Yang mungkin kita akan guna di masa akan datang. Ada next shot lagi, ada apa? Has ni dia ada maksud dia mungkin untuk ni kot. Ni untuk apa ni? Return tu ni untuk return boolean base pada boolean. So kita pakai ni je. Itulah dia. Okay, teruskan. Yang lain semua okey ke? So when you want to add a line for inputting user variable, you use scanner input fgoes. Betul. Bila kita nak request user masukkan input, kita mesti pertama sekali kita kena ingat, kita mesti panggil dulu package untuk input tersebut. Nak panggil package tu kena masukkan ni lah. Ni sama je. Mana-mana program yang awak nak buat, kalau nak panggil, inilah ayat dia. Scanner input sama dengan new scanner system. Macam tu. Contohnya saya delete balik lah. Sebab ni saya dah panggil. Contohnya. Saya kena delete juga dia punya package. Nanti awak tak tahu. Asalnya package tu tak ada dalam kita punya package. Package kita pada asalnya macam ni je. Ada package kita, ada kelas kita punya kelas. So untuk kita request user masukkan input, kita kena panggil package tu dulu. Nak panggil package tu dulu, kita kena masukkan dia punya statement dia. Package tu adalah scanner. So awak kena type scanner ni dulu. Awak kena panggil dulu. Awak type scanner, sama ada awak right click, tak keluar. Tak ada keluar sini. Awak type scanner ni, awak tekan kat sini. Kalau awak punya button boleh right click, awak kena import dulu. Add import for java.util.scanner. So awak import, dia akan keluar kat sini. Contoh sekali lagi. Kalau awak tak import ni, nanti dia tak boleh baca, dia tak boleh buat apa-apa, dia tak tahu kat mana. Sebab function tu tak ada dalam kita punya. Function tu dekat package yang lain. Awak tanya banyak package lain tadi kan. So function tu dia ada dekat package yang lain. So kita kena panggil function tersebut. So scanner, kita kena add dia punya function. Kalau saya tengok dalam IntelliJ tu, kita tak ada panggil macam ni. Kita tekan enter kot, dia akan keluar. Dia akan keluar panggil package macam ni. So untuk NetSP ni saya tengok kena panggil macam ni, kita kena import. So dia akan import, dia akan keluar lah kat atas ni package. Saya import dia akan keluar. Maknanya dia dah import package ni daripada tempat lain. Daripada bukan tempat lain lah, daripada Java punya library yang tak ada dalam kita punya package. So kita masukkan input variable untuk package ni, untuk kelas ni, untuk function ni ataupun untuk statement ni. Sama dengan kita kena new kan dia. Panggil sekali scanner. Tutup kurungan, masukkan sistem dalam ni, system.in. Ini maksud dia dia akan create satu function untuk panggil untuk dapatkan input sistem ini. Kita masukkan dia panggil value apa, dia panggil argument ke apa tak.
ke dalam function ni. New masukkan dalam variable ni. So apa yang dia buat, dia akan pergi dekat dia punya package ni, dia akan compute lah apa yang dia buat. Panjang package ni, kalau awak buka ni, kalau boleh buka ni, tak boleh buka tak ni. So dia tak boleh nak buka dia punya, itu saya nampak macam boleh buka dia punya source code dia. Tak jumpa kat mana saya nak tengok source code dia, panjang. Benda macam-macam dia dalam tu. So senang kita hafal ni je. Hafal ni baru kita panggil package tu. Dah panggil package, kita semicolon. Lepas kita dah panggil package tu, barulah kita boleh request user untuk masukkan input. Nak request user masukkan input, kita hanya kena hafal ni je. Input.next ni. Ini adalah function ataupun method ataupun statement untuk kita request user masukkan input. Ini nak request, so kita kena sediakan kat mana variable dia. So saya sediakanlah sebab saya nak request user masukkan berat. Saya sediakan satu variable nama berat. Saya declare data type dia floating sebab berat ni ada dalam bentuk perpuluhan. Ada yang 62,5 kg, ada yang 35 kg, ada yang 30 kg, tak kisah. Sebab dia ada decimal number, dia ambil nombor perpuluhan, so dia ambil nombor decimal, so saya declare data type dia float. Bila kita declare data type dia float kat sini, input.next ni, lepas next ni kita pun kena letak float juga. Kalau awak declare integer, sini pun kena integer. Hilang, salah Pak. Sini pun kena integer. Macam tu. Kalau awak was-was betul ke integer, awak tekan je dot, dia akan keluar. Kalau letak integer, macam ni integer. Awak punya data type integer, awak kena pilih integer. Macam ni je. So ni line ni, statement ni akan simpan data yang dimasukkan oleh user. Kalau contoh awak nak masukkan nama, tak dululah scanner input. Contoh saya nak masukkan nama lah saja. Please enter your name. So nama kita user selalunya akan tulis dalam string. Kita kena declare. Selalunya akan tulis macam ni lah. Kita akan tentukan dia punya variable name dulu. Variable saya nak namakan dia nama, name lah. Lepas tu saya nak tentukan dia punya data type dia. Data type dia string. Sebab masukkan nama kan. String. Sama dengan apa? Input. Input sebab sini input, kita kena masukkan input. Next. Kat sini kita tengok lah. Next untuk string. Dia kata next untuk string. Next je, boleh pakai next je. Kita pakai next sajalah. Pakai next je macam tu. Untuk string, tak payah masuk. So nanti kita masukkan nama dalam variable ni. Contohnya saya nak print out sini dulu lah nama saya. Ni saya tak nak guna lagi. So kalau kita tak nak guna, kita boleh tutup komen kita macam ni. Salah. Kan awak dah belajar komen ni. So yang duduk dalam benda ni, dalam ni takkan baca, dia takkan compute lah. Java takkan compute. So apa yang dia akan buat, dia akan pergi step ni, scan, input, print out, please enter your name, and then tunggu user masukkan data, and then dia akan print out nama kita. So, saya run dulu. Boleh tak run kat sini ya? Mana tadi run saya? Run. Bukan main lama lagi dia pun keluar, please enter your name. Dia pun masuk Rizwan. Rizwan. Dia pun paparkan. Nampak macam tak cantik kan. So kita pun letaklah sikit statement kat sini. Your name is
Your name is. Ni statement bila kita nak masukkan variable dalam statement kita, kita kena letak plus sign ni. Run sekali lagi. Mana run saya? Okey ke semua? Harap awak semua okey Senang je ni. KO Alamak. Programming ni susah. Programming ni susah nak ajar online ni, kena ajar face to face, senang nak tunjuk. Aduh. Macam mana Tak apa, awak tengok je dulu example dalam nota tu, awak fahamkan. Senang je, sama je. Awak akan copy paste awak akan guna yang sama je. Rizwa contohnya. Dia pun keluarlah. Your name is Rizwa. Macam tu lah. Saya dah tunjuk lah kat awak ni. Senang je. Awak apa yang awak perlu masukkan kat sini je. Formula kat sini je. Macam mana awak nak masukkan formula tu dalam variable je. Tu je. Contohnya kalau buang awak follow ni, saya dah senangkan awak. Sini bahagian nak display output kat sini. Macam mana awak nak masukkan formula yang awak pilih tu. Contohnya BMI ni kan. Macam mana awak nak masukkan formula ni nak duduk dalam dia punya variable dan apa data type yang awak nak bagi. Itu je. Satu line je. Yang lain awak boleh follow lah sini. Kalau awak nak ubah dia punya data type tak ada masalah. Janji dia data type tu muat lah nak hold dia punya data tu tadi. Kalau tak dia mungkin salah data type ataupun overflow. Sebab float ni tadi dia data dia tak besar, tak ada kecil, tak adalah sikit sangat, tak ada besar sangat. So dia ngam-ngam lah untuk kita masukkan kilogram dan juga tinggi. Yang lain awak boleh, kalau awak pening juga awak follow je dulu yang lain-lain ni. Lepas tu awak masukkan je satu line je kat sini. Dia punya dia punya formula. Dah ada formula pun dah ada. Ni formula ni. Tak payahlah masuk kilo-kilo ni, tak payahlah. Masukkanlah variable formula lain, macam mana nak bagi, macam mana nak darab. Tu darab dengan 10,000. Lepas tu letak dia dalam variable dia. Awak kena create satu variable untuk dia isi. Semaknanya kita ada 3 variable. Variable tu awak kena declare lah data type dia apa. Ni data type, ni variable nama. Data type, variable, masukkan formula. Last sekali, tutup dengan semicolon ni. Semicolon. Lepas tu awak build, run. Kat sini tak boleh lah. Kat sini awak kena tulis lah. Satu lagi. Lupa pula. Sini awak kena panggil lah. Your name is your BMI kita nak ejek. Your BMI is so kita kena panggil kita punya variable tu tadi. Apa variable kat sini? Apa variable kat sini? Dan samalah variable yang kat sini yang awak tentukan. Tapi awak tak boleh guna ni sebab ni apa ni? Variable ni nama keyword yang special untuk Java. Sama je kalau awak masukkan yang lain pun sama je. Awak pilih ni kan, formula ni awak convert jadi senang dalam carilah macam mana Java boleh baca. Macam mana awak nak kali ikut dia punya hierarchy dia apa semua. Letak dalam variable. Lepas tu declare data type untuk variable tersebut. Awak masuk je kat sini. Tukar kat sini. Nak panggil variable tersebut. Nanti kat sini awak tukar lah. Kalau awak nak kira Fahrenheit, nak kira Celsius, awak tukar ni. Yours. Ni just word je, wording untuk tunjuk pada user masukkan data tadi. Cuba boleh, senang je. Siapa ada soalan boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Kalau awak tak buat, awak tak praktis, awak tak faham, awak boleh buka nota je. Semua ni ada dalam nota. Macam mana sistem out ni
System out ni selalu kita guna je, ada je apa kegunaan dia. System out ni paling senang sekali. Copy je ni, awak letak je apa dalam ni. Ni awak letak ni sebab nak string. Nak display string. Kalau nak display number, awak kena ataupun value tu kena duduk dalam variable, awak kena letak variable macam ni. Ni variable ni nama dia variable pemboleh ubah. Variable name ni sebab saya dah guna kat sini. Saya dah declare dan assign. Variable declare sebagai string dan assign dia punya data masuk dalam dia. So saya boleh panggil kat sini. Okey. Okey, ada apa lagi? Sejam lagi. Boleh, ada masalah. Jangan risau, tak adalah susah sangat. So nanti amali awak hantar Maka amali berapa? 10% kot maka amali awak. Awak. VAC. Ni variable. Ni variable. Dia kata variable pemboleh ubah. Saya pendekkan je. Variable ni janganlah awak ikut je ni. Ni awak boleh. Variable ni maksud dia apa yang awak declare kat sini, namakan kat sini, awak letak kat sini. Macam tu lah. Awak kalau sesama awak follow je saya punya step ni, awak masukkan satu je kat sini. Satu line je. Formula awak tu duduk dalam variable tu. Variable tu awak kena letak data type dia. Jenis data type apa? Integer ke? Ni data type. Integer ke? Float ke? Double ke? Long ke? Apa lagi yang data type kita ada? Short ke? Tak ada masalah. Janji value yang duduk nak masuk dalam data type tu sesuai. Kalau tak sesuai nanti dia akan keluar error. Macam tu je. Variable kat sini awak boleh letak je. Saya panggil bahasa Melayu lah, pemboleh ubah. Sekarang awak tiru ubah tu kan, dah awak tak jumpa kat mana. Atau apa-apa sahaja nama yang awak nak letak. Pemboleh ubah ni mestilah sama dengan pemboleh ubah kat sini. Nama dia. Letak je nama pemboleh ubah apa. Contoh. Sama dengan masukkan formula awak. Ujung formula tadi masuk tambah tolak bahagi apa semua. Ujung formula dah betul. Dia dah punya apa ni? Hierarchy dah betul, apa semua dah betul. Tutup statement tu dengan semicolon. Tu tambah. Lepas tu depan ni mesti kena ada data type dia. Macam tu. Cuba buat. Siapa dah siap? Boleh. Ya, saya. Kat Telegram. Saya kenapa tak dapat run kelas tu? Selalunya tak dapat run kelas ni sebab kita dah set kita punya package ni untuk run kelas yang sebelum ni punya. Sebab kita buat yang dalam package yang sama ataupun projek yang sama. Saya tengok betul tak? Fahrenheit, Celsius, main swing, betul. Scanner input, new scanner. Ni awak panggil tak scanner ni? Kat atas tu ada tak dia punya ni? Ni ada dia keluar ni, import Java ni. Okey. Itu ada okey. System out print. Enter double Fahrenheit equal input double betul. Tukar Fahrenheit ke Celsius, double Celsius. Tak kisahlah formula ni. Janji formula awak betul. Lepas tu system out print Fahrenheit tambah Fahrenheit tambah awak copy paste daripada awak copy paste daripada nota ke ni? Okay. Sebab ni dalam nota tu tak muat. So yang bawah ni Celsius out print ni awak boleh sambung je kat ujung ni. Buat macam ni, sambung je macam ni. Contoh macam ni. Macam ni kan. Print tu kan awak sambung je panjang. Jangan kalau awak ke bawah pun boleh tapi makan space, makan line lah. Awak sambung je, panjang je. Kalau ada ni sampai lah sambung je. Buat macam tu pun tak ada masalah. Sepatutnya tak ada masalah tu. Sekejap saya tengok. Kalau tak boleh kan cakap apa projek ni tak boleh kan. Saya tutup. Sorry saya jauh sangat saya tengok dekat. So cuba awak run kat sini. Awak buka ni. Nampak tak? Saya punya sini. Projek ni. Buka ni. Buka source ni. Source package. Buka awak punya package ni.
Awak pergi kat awak punya nama tadi tu, Fahrenheit tu, awak right click, awak run daripada situ. Right click, awak run. Tak run. Run file ni daripada situ. Cuba try. Dia ada keluar tak jawapan dia? Dia boleh run tak? Ada siapa yang ada error ni? Siapa tadi ni? Pak A. Data type good. Mana awak punya Pak A, mana awak punya formula tak masuk pun? Kat bahagian calculate BMI ni lah, jangan dekat sini. Kan saya cakap, awak kena data type ni adalah nama untuk ni. Ni nama dia data type. So awak kena kena declare lah. Data type awak tu awak nak pakai float ke? Kan kita ada berapa? 6 ke berapa data type tu? Float ke? Double ke? Integer ke? Long ke? Itu nama dia data type lah. Pemboleh ubah ni nama ni awak nak bagi nama apa? Tak kisah nama apa-apa pun. Tak boleh nak letak A pun boleh. A ke, B ke, C ke. Tapi dia tak memenuhi syarat etika apa ni? Programmer lah. Nama tu kena deskriptif. Nama tu kena ada makna. Contohnya. Macam ni. Kalau saya letak H pun boleh ni. Tak ada masalah. Nama pun boleh ubah nama dia H. Tak ada masalah. Tapi nanti kalau programmer lain nak tengok, dia nak apa ni? Dia nak debug, payahlah dia. Apa nama awak letaknya? So kita letak macam ni. Nama yang deskriptif. Kita tahu, oh ni untuk high. So awak letaklah kat pemboleh ubah ni. Kan saya tulis ni, pemboleh ubah atau apa-apa saja nama yang awak nak letak. Awak boleh letak je apa. Lepas tu kena ada lah sama dengan kena adalah formula BMI awak. So dia calculate. Masuk sebab formula BMI tu saya dah declare dah dia punya ni. Variable dia. Awak follow je. Weight, ikut je formula ni. Kan, formula ni. Weight apa ni? Masukkan kat situ. Macam mana awak olah formula nak biar dia berjalan dekat Java tu je. Susah sikit. Tu tutup. Run lah. Kat sini dah data type good ni betul. Okey dah, betul dah. Cuma data type ni awak tulis data type jenis apa awak nak declare kat sini. Float ke, integer ke, double ke. Okey. KL tadi okey ke, dah run ke? Dia tulis ada ni apa dia apa error dia Cuba awak banyak sangat dah awak run ni bawah ni dia punya run tu pangkal kat bawah ni dulu. Dah ada 3 running yang tak selesai lagi ni. Awak tak close ni. Run Maven Project 2 ada 3 ni. Kau tengok kan macam tak ada masalah. Public class betul. Fahrenheit 2 Celsius betul. Fahrenheit 2 Celsius. String .js scanner input new scanner system in tool. Masukkan degree double Fahrenheit. Betul je, tak ada masalah kalau dia masukkan nombor apa ni number tak kisah sebab kalau ada perpuluhan sebab tapi double ni besar sangat range dia awak boleh guna float lah kot nak jimatkan memory space dalam awak punya komputer macam tu lah sebab ni dia akan assign range yang besar untuk input awak tapi dia assign range yang besar tapi awak pakai sikit je so membazir lah kat situ tapi kalau ikutkan tak ada masalah dia boleh run je ni Fahrenheit equal input.next double betul dah Celsius Fahrenheit masuk Celsius dia keluar error apa yang dia cakap kat bawah ni ada tak dia cakap apa-apa kat bahagian output console ni nak tahu apa masalah dia kalau ikutkan macam tak ada masalah Fahrenheit equal plus okey
Yang lain semua okey ke? Kalau tak ada masalah bagi tahu. Siapa yang KO tadi tu? Sebastian. Ha? Kenapa? Apa yang KO? Terangkan, kita bincang. Merah part mana yang merah ni? Line ni banyak merah. Dekat dekat ni konsol bawah apa ni? Output konsol ni dia cakap apa? Ada beritahu apa-apa tak? Apa masalah dia? Apa lagi? Merah. Cuba. Ha? Jauh? Mana ada jauh. Sikit je. Baru ni je. Cuba awak ni. Green screen tengok. Share dengan saya tengok. Ataupun awak ni. Apa ni? Share awak punya screen. Apa ni? Kata scanning project. Building. KL. KL. Oh, nama awak saya nak panggil apa? Oh, Iskandar. Oh, lupa lah saya. Iskandar. Okay. Cuba awak ni tarik ni, tengok ni. Tarik dia punya ni, besarkan. Tengok, kat bawah ni ada tulis apa? Dia ada panjang lagi tu. Bila awak build nanti dia akan tulis lah apa masalah. Tengok apa dia punya ni. Apa? Sama. Ini tunjukkan ni dia tak selesai running lagi, dia tengah scan lagi. Dia tak selesai build lagi. Sebab kalau dia dah selesai build, dia akan keluar lah warning. Lepas ni akan keluar apa? Cak awak tulis apa ni Building awak ada banyak ni semua. Kat bawah ni ada banyak 7 running. Cuba awak pangkah semua ni. Kan dia tengah running ni, dia tak habis running lagi. Macam saya, kalau saya build kan. Dia akan keluar ni kan. Dia saya dengan ni. Kalau awak tengok kat bawah tu. Mana screen saya hilang dah ke? Boleh hilang pula. Contoh sekali lagi kalau saya build saving dia akan ada ni. Kalau awak tengok kat sebelah pangkah ni dia ada banyak, ada 7 more, maknanya ada yang tengah running lagi tu. Awak kena buka, kena pangkah-pangkah semua. Macam saya tengah running lagi sebab kalau biru ni tak habis kan. Kalau ni dia akan lepas habis running, lepas habis build ni sebab saya build dulu. Dia akan keluar lah scanning apa ni semua. Ni dia dah build success. Lepas tu kita run. Run pun sama, dia akan keluar running punya progress bawah ni. Kalau ada banyak sangat run, dia akan ada lah ni 7 more. Macam awak tadi ada 7 more tengah running. Awak tak tutup lagi, dah sudah running ataupun awak tak tutup lagi. Dia pun okey ke. Dia bukan macam ni, dia tengah running lagi ni ada 50% lagi. Dia pun habis. Nampak macam awak ni tak habis running lagi tu. Banyak sangat kot awak tengah run. Okey, nanti dah selesai bagi tahu. Yang lain okey ke? Saya minum air sekejap. Haus. Ya, saya. Boleh. Nak share screen ke? Sekejap saya stop saya punya sekejap Okey. Share. Dipersilakan.
Mana saya nak buat? Okey, nampak dah. Macam mana saya nak besarkan ni? Kecil pula dalam... Okey, sekejap. Nampak dah. Dan saya tengok apa merah ni. Ni nampaknya awak tak ada curly bracket, tak ada tutup. Tak cukup curly bracket tu. So letak satu lagi curly bracket yang kedua. Kan sama ada kat atas tu atau kat bawah. Sebab kan satu public class ni dia ada curly bracket. Dia tengok ke dia ada curly bracket. So awak ketepikan dia. So awak baru letak ke memang ada situ? Cuba awak letak. Sebab public ni kan open curly bracket satu kat atas, kena tutup satu. Lepas tu yang void static main ni dia ada satu curly bracket, kena ada satu tutup dia. Jadi merah sebab awak tak ni. Pertama sekali merah yang paling bawah, yang line apa ni? Line 27. Sebab VAR ni, saya bagi contoh je, VAR ni tak declare, dia tak tahu kat mana duduk VAR ni. Macam saya cakap dengan Pak Is tadi, awak kena masuk kat bahagian, kan ada line apa ni 22, ada calculate BMI tu, awak kena masukkanlah formula BMI yang awak tahu kat situ, kat bawah tu. Awak kena masukkan formula awak tu kena letak dalam satu variable awak tu. Maksud dia, contoh dia macam ni. Cuba awak stop, saya tunjuk saya punya. Sekejap saya buka saya punya. Share. Tanya. Maksudnya, nampak ke? Okey. So awak punya macam ni tadi kan. Saya buang lah dulu. Awak yang kosong macam ni tadi kan. Ni saya sediakan lah tempat dia. Saya dah bagi tahu lah. Dah sedia tempat. Ini untuk user input. Ni calculate BMI. Ni nak display output. Output dengan input ni saya dah tunjukkan lah. Awak follow je. Kat sini lah awak kena masukkan apa jenis data type dia. Sebenarnya, first kali sebenarnya awak kena fikir apa dia punya variable yang awak nak masukkan. Ataupun pemboleh ubah. Tak kisahlah pemboleh ubah ni apa-apa nama pun boleh. Apa-apa nama yang awak nak letak. Apa-apa nama yang... Janganlah awak tiru ni. Ini saya komen je ni. Bagi tahu contoh dia je. Apa-apa nama yang awak nak letak supaya awak faham. Contoh. So ni kita dah tentukan dia punya variable. Variable kat sini. Apa-apa lah awak nak letak. Macam ni, ni variable, ni nama variable ni saya letak je apa-apa. Saya nak letak, contoh saya nak letak K pun boleh, tak ada masalah. Saya nak letak L pun boleh, tak ada masalah. Nak letak Y pun boleh. Mana yang ada K yang bersangkutan dengan ni, saya kena ubahlah balik yang lain-lain nanti. So sekarang ni tak ada kan. Ni nama dia pemboleh ubah. Nama pemboleh ubah, kita boleh ubah mengikut apa programmer nak namakan dia. Tapi kebiasaannya, nama ini mestilah deskriptif, yang ada makna dengan apa yang kita nak. Contohnya kan kat sini saya nak user masukkan input berat dia. Saya namakan je lah berat, weight. Macam tu je sebenarnya saya namakan dia. Awak nak namakan benda lain pun boleh. Awak nak namakan apa? DAAAN pun boleh. Tak kisah. Dia pun boleh ubah. Apa pun nama pun boleh. Sama juga kat sini. Tengah ni. Ni kat sinilah saya nak awak semua kena fikir sendiri macam mana. So saya dah tunjuk lah. Sekini awak kena letakkan satu pemboleh ubah. Nama tak kisah apa-apa. Pemboleh ubah ni awak kena kita belajar pemboleh ubah tu dia mesti ada data type jenis dia. Sama ada dia integer ataupun float ataupun double, byte. Ni data type ni mana tadi yang kita belajar ada data type. Mana? Ni satu ke? Kan? Make dua ke? Tak ada pula. Dah hilang kot. Saya dah kata buang sini. Tak sini data type dia. Ini jenis data type. Ni jenis data type ni. Awak nak guna byte ke, short ke, integer ke, long ke, float ke, double ke, character ke, boolean ke. Ni nama dia data types. Ni numerical data type. So kita variable kita tu, pemboleh ubah kita tu, kita kena tentukan data dia, data type dia. Kat sini saya tentukan sebagai float. Kat sini awak tentukanlah data type jenis apa, tak kisah. Bukan tak kisahlah. Kena
Kena sesuai lah dengan apa input ataupun apa ni, input ataupun statement yang sebelah kanan ni salah. So kat sini lah awak kena tak sama dengan, masukkanlah formula BMI tadi tu. Saya search tu. Kalau awak tak nak buat BMI ke, awak nak contohnya nak buat Fahrenheit ke sini pun, masuk je lah formula Fahrenheit tu kat situ. Kat sini je, line ni je. Saya nak awak semua fikir macam mana nak buat dia. Tu je. Awak kena olah lah. Buat sampai dia berjaya. Bila berjaya nanti dah ada data type, dah ada pemboleh ubah, dah ada formula. Pemboleh ubah kat sini awak copy lah kat sini, letak kat sini nak panggil dia. Nanti awak run, dia okey lah. Contohlah. Macam mana saya buat contoh sini? Nanti yang senang pula awak nak ni. Sebab benda ni senang je. Nanti saya tunjuk contoh. Senang sangat. Dapat awak buat dulu. Nanti 4.5, 4.45 saya tunjuk lah. 4.50 ke. Saya tunjukkan awak kena buat lah. Apa ni? Exercise yang lain. Formula yang lain pula. Tak kisah. Formula ni awak boleh cari je. Formula apa? Apa formula yang ada lagi? Area ke mathematical, area ke luas, formula luas. Sebab formula luas ni semua contoh pun kita dah try. Cari formula-formula yang mudah yang belum ada lagi. Awak masuk je kat situ. Formula nak kira apa apa saya nak fikir contoh lain. Sementara saya fikir, yang lain ada soalan? Iskandar tadi okey ke? Masih paling lama sangat ni. Saya ikut tengok dia tak ada masalah je. Tadi awak punya. Ni mana ada masalah, dia tak ada pun merah-merah kat line ni. Line number ni kalau ada problem dia akan ada merah-merah kat situ dia tanda. Faiz okey ke? Okey ke? Okay. Joel okey ke? Siapa lagi tadi? Yang power ni. Joanis. Oh, okay, boleh. Joel okey ke? Joanis okey ke? Tadi waktu main pin tadi macam-macam awak lukis. Okey ke yang lain? Okey ke siapa lagi? Azin okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah kalau okey. Ya, saya. Double temperature. Okey. Untuk apa? Boleh je, tak ada double temperature kat sini. Boleh je, tak ada masalah. Kena ambil suhu. Double temperature. Sebab awak kena fikir jap. Data type tu kita tentukan base kepada apa value yang nak kita masukkan dalam kita punya variable. Contohnya, sebab awak guna double. Double ni dia boleh masuk decimal number. Nombor perpuluhan yang besar. Range dia besar. Awak masuk berapa pun tak ada masalah. Cumanya kenapa kita nak guna data type yang berbeza? Sebab kita nak jimatkan space dalam kita punya memory. Kalau macam setakat awak nak guna size dia tak besar sampai nak kena double, mungkin size dia sekadar suhu tadi apa temperature, suhu dalam Celsius dalam 32 point something. Dia kecil je suhu tu. Dia punya memory allocation dia kecil je, so boleh pakai float. Float temperature sama dengan awak punya formula macam mana awak nak masukkan. Itu awak buat kat sini kan? Masukkan formula. Sebelum masukkan formula tu awak kena declare lah. Formula awak yang awak nak masukkan tu kena declare kat sini. Apa dia? Suhu tu apa nama dia? Lepas tu awak kena kat sini awak kena sini nak masukkan data tersebut.
Sini kita nak calculate je. Data yang dah ada dalam kita punya memory tu, kita nak calculate. Nak masukkan ke dalam pemboleh ubah yang baru. Supaya pemboleh ubah ni tak bertindih dengan pemboleh ubah yang ada. Dia takkan override value yang ada dalam ni. Faham ke? Okey, contoh dia macam ni lah. Saya satu bagi contoh senang Contohnya, kita ada satu variable saya cakap. Variable tu awak nak letak apa nama pun boleh. Saya nak letak A. Variable saya nama A. So, sebelum saya nak letak variable, saya nak buat calculation dia adalah saya nak buat tambah je lah. Benda yang senang. Penambahan kan. Saya nak tambah value 1 tambah dengan value 2. Ini formula dia lah. Value 1, value 2 sama dengan value 3. Value 3 ni penambahan antara value 1, value 2. So macam mana? Ini contohnya macam algorithm lah. Kita paling senang lah satu line punya algorithm. Ini je. Kita nak tambah 2 value, dapatkan value yang ketiga. So kat sini kita kena, untuk kita masukkan value 1, value 2, kita kena declare. Kita kena declare kita punya variable, pemboleh ubah. Sebab value tu, nilai tu kena duduk dalam satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni, dia mewakilkan satu tempat di dalam address yang ada dalam memori. Memori kita ni banyak. Memori ni, kalau kita cerita pasal memori pula ni, memori komputer ni banyaklah address dia. So setiap address tu dia akan ada allocate satu tempat. So kat sini kita nak variable ni, kita nak allocate satu tempat di dalam memori kita. Macam alamat lah. Alamat kat mana kita nak letak value tu. Macam mana kita nak letak diri kita kat alamat tu. Kita ada alamat, macam mana kita nak. So kita kena letak diri kita kat satu alamat. Macam tu lah maksud dia. So kita kena ada satu variable yang kita boleh letak dalam memory, address memory tu. So memory, so kita tahu kita nak masukkan value. Value ni sama ada 1, 2, 3, 1.1, 1.2, 3.3, apa lagi, macam-macam value lah. Daripada sekecil-kecil value sehingga sebesar-besar value. So based pada value yang kita nak masukkan tu, kita boleh tentukan lah kita punya data type jenis apa. Contohnya kalau saya nak masukkan value tu nombor kecil antara range dia yang kita cerita tadi, antara negatif 128 sehingga 127. Dalam range tu je value dia saya nak guna. So saya boleh guna byte. So dia dah jimat kita punya space dalam memory. Byte ni lah nama dia data type. A ni nama dia variable. So kita dah declarekan variable ni sebagai byte. So kita kena masukkan value, masukkan nilai dalam dia. Saya nak masukkan siap-siap 20. Kita proses kita apa sampai ke bawah pula ni. Proses kita memasukkan nilai ni nama dia initialization. Kita initializekan variable ni dengan satu value 20. Yang ni kalau value ni saja, variable ni saja, kita masuk dia, kita declare variable ni. Declare variable ni dengan data type ni. Bila kita masukkan nilai, kita namakan dia sebagai satu proses initialize. So maknanya kat sini, dekat alamat ni, di dalam memori yang kita tak tahu kat mana, komputer je tahu kat mana memori dia tu duduk, dengan size dia, kita masukkan satu nilai berjumlah 20. So dia dalam range dia lagi. So sebab kita nak tambah dua value, kita kena ada dua variable, dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah kedua, saya nak namakan dia sebagai B pun tak ada masalah. Nak namakan C pun tak ada masalah. Nak namakan dia ular pun tak ada masalah. Nak namakan dia kereta pun tak ada masalah. Cuma biarlah nama tu deskriptif. Nama tu kena dengan apa value yang kita nak masukkan. So contoh ni saya nak masuk pakai B lah, senang. Sini pun saya nak masuk value yang sama, dalam range yang sama. So saya pun declare dia punya data type. Masukkan value, saya nak masukkan value 35 semicolon. Lepas tu kat sini lah part dia nak masukkan formula. Formula kan, contohnya ada formula. Formula kat sini senang lah. Formula tambah antara dua ni untuk dapatkan value yang ketiga. So value yang ketiga ni, kita kena declare juga dia punya variable. Kita mesti kena satu tempat kat mana dia nak duduk. So saya namakan variable tersebut C. Kenapa dia ke belakang ni?
Saya namakan nama dia C. Sebab kedua-dua ni data type dia sama, integer. Kalau campur pun saya rasa dia takkan lebih daripada range dia. Saya pun namakan data type saya dia byte juga, variable C. So sama dengan kat sini kita masuklah formula dia tadi, formula yang kita ada tu. Kat sini untuk dapatkan value nombor 3 ni, formula dia value 1 tambah value 2. Ini contoh ni value 1. Ni value 2. So tambah 2 ni. So proses dia A tambah B. Macam tu je. Ni formula dia. Dia bukan masukkan nilai tu, dia nak masukkan variable tu. A tambah B. Lepas tu dah masuk ni. Penambahan ni 20, ini 20 tambah 35. So 55. Nilai value 55 ni, proses yang telah dijalankan ni, dia akan masukkan ke dalam variable ni, di address ni, di alamat ni dalam memori kita. Somewhere in our PC. Duduk kat situ diam-diam. Nama variable ni. So bila kita nak display, kita kena panggil lah variable ni. Contoh dia, kita nak display. Kata value, kat sini boleh tulis lah apa-apa. Value C adalah, ataupun value C pula, nilai 3, nilai value 3 lah. Value ketiga adalah contoh. Adalah, ini just hanya sekadar statement. Kita kena masukkan variable yang kita nak masukkan tadi. C kita masukkan sini. Sebab kita nak dia ambil data value daripada sini. Boleh salah ni. Itu besar kan kot. Kita integerkan dia. Baikkan dia. So kat sini dia beritahu incompatible type, sebab penambahan ni bagi dia terlebih daripada range. So kita kena ubahlah range kita. So masukkan integer lah, besar sikit. So dia akan hilang. Tu je. Dia dah overflow. Mungkin dah ada banyak sangat data dalam dia punya memory yang lain-lain. So kita masukkan system out pin ni. Value ketiga adalah kita masukkan nilai ni. Nilai kat sini. C. Kita pun run. Dia run kat sini. Run. Run. Ni pun tunjuklah benda ni, tunjuk value ketiga adalah 55. Macam itulah konsep dia. Ni konsep mudah lah, masukkan formula. Yang tadi tu formula untuk BMI ke temperature tu. Macam ni lah awak kena buat kat bahagian formula tadi tu. Formula dia tu awak kena masukkan kat dalam satu variable, dan awak kena declare variable tu, jenis data type dia. Lepas tu variable ni awak masuk ke dekat sini. Nama dia. Sini ni awak apa-apa variable pun awak boleh masuk. Contoh saya nak masuk variable A ni, boleh je. Dia akan paparkan juga. Tapi boleh, tak ada masalah. Macam mana? Macam saya buat ni. Boleh je. ini sebab formula mudah. Value 1 tambah 2. Kalau value formula awak tu panjang, jadi dia panjang lah. Ni kan saya nak tambah 2 nombor je. 1 tambah 1 sama dengan 2. Macam tu je. Formula, masukkan formula kat sini. Masukkan dalam variable yang awak akan pilih. Variable apa? Namakan data type variable awak. Sebab tadi tu, sebab kan saya kata programming ni variable senang lah untuk kita faham. Tapi kita selalu kena variable tu kena nama yang bila kita share kita punya source code tu dengan programmer lain, dia senang faham. Macam ni, kalau saya share, ini awak faham lah. Kalau saya letak ni semua, awak punya program awak panjang, program untuk
buat apps lah. Tapi variable awak macam ni. Nanti programmer lain nak debug, dia nak debug awak punya ataupun nak testing awak punya apps, dia pun tak tahu ni apa benda, ni untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Sebab tu kena ada descriptive. Ini descriptive, betul saya je, descriptive name. Nama yang boleh, yang ada description. Contohnya tadi tu saya nak dia masukkan tinggi. Saya namakan dia sebagai high. Nak masukkan data berat, saya namakan dia sebagai weight. Sini saya tukarlah sebab data tu data yang kita nak guna kan. Kena tukarlah sini balik. Masukkanlah kat satu data variable apa nama, tak kisahlah C ke berat, total ke, tak kisah, awak nak nama total pun boleh. Kata pemboleh ubah ni tak kisah nama apa, janji semua orang boleh faham, bukan awak seorang je faham. Itu nak declare integer. Lepas tu sini merah sebab apa? Sebab benda ni tak jumpa dalam programming awak, undeclare. Variable yang tak ada. Sebab kita dah buang variable tadi tu semua. So, masukkan total kat sini. Sebab kita nak print out total punya value ni. Dia tetap akan bagi output yang sama je. Output dia tetap 55. Cuma pemboleh ubah dia je kita ni lain-lain. Yang lain, ada soalan, ada kekeliruan, ada tersangkut di mana-mana. Boleh tanya sebelum awak kena buat projek lagi panjang lagi. Value dia tetap sama, dia akan paparan pada konsol output ni apa yang kita display saja, yang lain ni dia tak akan paparkan lah. So sistem print ni dia akan paparkan benda ni, termasuk total ni 5 ni campur antara dua ni. Kalau kita tukar sini, kita masuk variable lain, kita masuk variable high, dia akan print out nilai ni 20 ni. Dia paparkan nilai 20, value 20. Value ketiga adalah 20. So ini dinamakan logic error. Sebab kita tahu kita tambah 2 nombor yang value dia kita tahu dan jawapan dia kita tahu adalah 55, tapi dia keluarkan 20. Jadi tak betul lah. Kenapa tak betul? Sebab ini yang masalahnya. Sebab dalam bila kita compile dia tak ada masalah. Kita nak kena duk cari apa masalahnya. Rupanya masalahnya tersalah variable. Sepatutnya variable ni pakai variable ni, kita terpakai variable ni. Itu maksud dia logic error. Dia boleh compile, boleh run, boleh build sukses, tapi jawapan tak seperti apa yang kita nak. Okay. Kalau compilation error, kita run, dia nak compile tu, dia ada error, dia akan terus pop up kat sini, dia akan keluar lah sini merah. Dia akan tunjuk line mana, kat sini ada lah ni, banyak-banyak ni, yang merah apa, yang line mana yang error. Okey ke Dina? Dina tanya tadi Harapnya penerangan saya ni mudah difahami lah. Mana saya punya program tadi dah hilang semua. Boleh back lagi ke? Sampai ke dia nak back ke sana? Okey ke semua? Diam je semua ni. Risau saya. Ada. Okay. Belum letak apa? Sekejap saya tengok. Value? Awak nak letak value kat mana sekejap? Ni awak punya tadi Oh, awak tak ada value Awak kena masukkanlah value tu. Saya pun tak perasan tapi. So kat file sekejap. Tapi value tu awak akan masuk waktu kat bawah ni. Patutlah awak tak sudah. So kat bawah ni awak kena klik, masukkanlah value berapa. Sebab awak kan minta user masukkan. Awak kena masukkanlah value berapa. So nanti dia akan compute lah. Oh, itu ke dia punya kesilapannya.
Terlajak pula. Okey. Tadi penerangan ringkas. So ni dia nampak macam complicated sikit sebab ada macam-macam input, ada nak display please enter my name lah, apalah. Bendanya sebenarnya benda ni je. A masuk kat sini. Variable B tadi kat sini. C tadi tu kat sini. Namakan C dia. Apa nak formula dia apa? Letak data type dia apa? Lepas tu panggil balik pemboleh ubah ni ataupun variable ni dekat sini. Lepas tu kan. Okay. Bersabarlah wahai kawanku. Joy saya tak okey, lain pun tak okey, sehujan. Okey, alamak. Joy boleh tanya kemudian kalau lain tak okey. Saya harap awak boleh ni lah nanti saya upload video ni bila saya dah berjaya compile semua video, saya dah cut, paste, edit, saya akan masukkan kat YouTube. Jadi awak boleh tengok balik pembelajaran hari ni. Dia pun boleh tengok balik pembelajaran hari ni kalau mana yang terlepas. Joel pun kalau mana yang terlepas boleh tengok balik. Kalau tak faham boleh tanya kemudian. Sambil-sambil tu boleh test-test buat. Attendance 18 orang je baru isi ni. Betul ke ni? Yang Amali berapa orang lah sini? Amali satu. Sama je kelas kan? Baru 18 orang je tanda Amali punya ni. Attendance. Dah ada 21. Tolak saya 20. Tolak saya satu lagi punya account 20. 19. 19 orang je Seorang je. Tak apa. No problem. Tak maaf lah, saya ada dua display. Untuk yang Google Meet ni sebelah sini. Tak muat saya punya display ni nanti kecil sangat. Bersabarlah Faifah. Tak apa, Joy boleh slow-slow. Slow-slow Joy. Slow-slow. Slowly but surely. Jangan laju sangat tapi apa pun tak dapat. Tak berguna Slow. Buat satu. Setiap hari buatlah satu ni. Satu exercise. Buat exercise, fahamkan satu-satu macam tak nak fahamkan apa ni? Masukkan input ni dulu, nak tengok apa input ni boleh buat. Apa dalam input ni pula? Masuk jelah nama run dah bosan, masukkanlah function untuk kita masukkan input. Masukkan user masukkan data, masukkanlah mana tadi? Yang sistem ini masukkan sistem ni. So kita main jelah, main test. Kita masukkan A, apa keluar? A print out A. Boleh tak? Tak boleh. Kena figure it out. Macam mana? Biasalah. Untuk universiti ni memang macam tu cara pembelajaran dia. Saya hanya guide. Saya explain, tunjuk ajar, guide. So yang lain awak kena ada usaha untuk cari untuk cari sendiri, untuk memahaminya sendiri, untuk fahami dia sendiri. Kalau dah cari baca masih tak faham, boleh tanya saya, boleh terangkan. Ya saya Dina. Mana awak nak share ke? Okey. Iskandar tadi okey ke? Iskandar dah masukkan input tadi? Berjaya dah Mana dia? Hilang tu sedia. Scanner ni merah sebab apa? Awak tak call dia ni. Kan? Awak tak panggil dia macam ni. Dia kena ada import kat atas ni. Nampak tak ni? Import java.util. Awak punya ada tak? Import java.util.scanner ni. Dekat bahagian atas ni. Ini awak punya kelas. Kelas kan contohnya. Kelas awak ada. Tak ada. Awak kena import dia. Macam mana nak import dia? Saya delete ni dulu. Benda yang sebab scanner ni function ataupun method yang lain. Dia duduk dalam package yang lain. Package tu dah ada.
kat library tapi kita kena panggil dia. Dia tak ada dalam package kita. Contoh macam ni. Macam saya delete. Bila awak type scanner, awak kena import dia. Dia akan keluar. Mana saya punya? Tak keluar pula kat sini. Saya kena delete semua ke? Dia panggil. Alternate. Enter. Oh, tak boleh. Oh, sebab dia dah ada. Dah delete tu. Sorry. Contoh macam ni kan. Awak type scanner, dia akan keluar satu tanda merah-merah sini. Awak klik, awak kena add import for java.utility.scanner ni. Kena add dulu import ni. Awak add, dia akan ada. Awak klik juga situ, dia akan ada. Dia akan import dia scanner tu. So awak klik kat bawah. Tu tadi apa dia? Tadi input dot new inner system dot in dah. Dia masih merah lagi. Sekejap saya tengok yang lain. Scanner, input scanner, betul. System output print, betul. String name, boleh lah kan. Betul lah tu kot. Wah, senang sangat. Okey, macam ni lah. Sekarang dah pukul apa lah? Oh, dah nak habis lah. Okey lah, saya tolong lah. Saya masukkan formula untuk BMI ni. Semua tengok nanti untuk latihan, awak kena carilah kiraan formula yang lain. Untuk latihan awak. Untuk awak hantar amali. So, macam ni. Okey, semua tengok Mana tadi saya punya. Saya tutup ni dulu. Sebab dah nak pukul 5 dah ni. Tengok pening. So, kita buang dulu. Okey. Ni kita kecilkan dulu Semua dapat tengok Okey, so sekarang ni kita dah masukkan scanner punya function. Ni just nak print out lah. So masukkan nama. Yang ni masukkan nama. Ni function untuk kita user masukkan nama. So masukkan berat. User masukkan berat. So masukkan tinggi. User masukkan tinggi. Tu je function ni. Dekat sini, so kita kena, saya cakap tadi, kita kena sediakan satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia, apa tadi? BMI lah. Saya nak masukkan BMI. Body Mass Index. Ataupun apa-apa tak kisah. So sebab saya nak kira BMI, saya letak je lah BMI. Senang saya nak ingat. BMI ni saya kena tentukan dia punya data type. Sebab, so data type dia, mungkin floating, mungkin double. So nak selamat saya mungkin guna double lah. Sebab nanti dia nak formula tu mungkin panjang. Kita letak je double dulu. Nak letak integer dulu pun boleh. Nak letak float pun dulu boleh. Nanti dah siap, nanti dia akan beritahu. Tak muat contohnya kalau tak float. Muat tak Sebab semua data yang saya guna float kan. Tak float. Sama dengan. Kat sini lah kita nak masukkan formula yang kita ada. Formula matematik. Formula matematik je. Awak ambil je formula ni. Formula dia senang je. Dia cakap apa? Calculation. Berat bahagi kat sini. Berat dalam kilogram bahagi dengan tinggi kuasa 2. Ataupun dalam sentimeter, berat bahagi dengan tinggi kuasa 2 darab dengan 10,000. 10,000. Dia nak convert pergi ke BMI punya unit. Ni formula dia. So macam mana kita nak masukkan formula ni ke dalam kita punya Java punya programming. Dia kata tadi apa? Kita ada berat, kita ada tinggi. Dia kata berat bahagi dengan tinggi kuasa 2. Macam mana kita nak kuasa 2 kan tinggi tu? Senang je. Kalau kita, salah satu pakai math power tu terlalu complicated sangat. Kita darablah 2 kali. Dia jadi kuasa 2. Ni tanda darab tinggi. So dia dah kuasa 2. Macam mana kita nak, kalau kita buat macam ni, dia tak Java tak tahu mana satu hierarchy yang pertama, mana yang kedua. So kita kena letak kurungan. So dia akan buat satu persatu. Ni dia akan tinggi kuasa 2. Betul ke ejaan saya ni? Ya, rasanya betul lah. So jadi dah lebih kurang macam kita punya formula berat bahagi dengan tinggi kuasa 2.
sebab ni dalam sentimeter kan. So berat bahagi dengan tinggi kuasa 2. Ini numerical operator tadi tu, bahagi. Ini numerical operator, darab. Numerical ke arithmetic tak ingat. Lepas tu dia kata formula dia kalau kita guna sentimeter, kita kena darab dengan 10,000. Kalau kita tak nak guna sentimeter, kita nak masukkan dalam meter, tak payah darab. Sebab saya gunakan sentimeter tadi kan. So saya suruh user masukkan sentimeter, saya kena darab dengan 10,000. Darab pula dengan 10,000. 10,000. Oh sorry. Kalau dalam apa ni Java selalunya kita jarak-jarakkan macam ni. Dia punya undang-undang dia, rules dia. Kalau tak jarak pun sama. Cuma nampak lebih clean. Darab dengan 10,000. Macam ni. Tutup statement ni dengan semicolon. So macam ni, tapi kalau kita compile dia betul, tapi jawapan yang kita nak, jawapan yang dia tunjuk tak sama apa yang kita nak. Sebab dia akan darab ni, darab yang dalam kurungan dulu, darab dengan 10,000, baru pula berat ni bahagi. So salah kita punya formula. So kita kena tentukan siapa yang dia akan dia akan dikira dulu. Macam matematik, dia kena ada hierarchy dia. So kita nak, pertama sekali sebenarnya kita nak weight ni bahagi dengan high. Berat bahagi tinggi. Tinggi tu kuasa 2. So kita kena, tu sebab tu kita buat kurungan dia. Java ni kira ni dulu. Lepas tu barulah dia bahagi 2 ni sebelum dia darab dengan 10,000. So kita kena buat kurungan. Kurungan ni bermakna hierarchy dia tadi tu lah. Boleh pula dia. Buat kurungan satu lagi. Darab dengan 10,000. Siaplah kita punya formula. Pemboleh ubah sini kita ambil lah ni nama yang kita nak paparkan. Kita nak displaykan nilai kat situ. Nilai kat BMI tu. Kita letak kat sini. Macam ni. Settle. Kita pun run. Kita build. Harap ni tak ada masalah lah. Mana saya? InsyaAllah. Mana saya pun tadi. Kita tunggu start lah tengah build. Okay. Mana ni? Skip non-existing resources ada apa? Oh tak sudah lagi. Okay, build success. Saya pun kena run. Awak nak run sebab saya ni tadi kan. Saya run lah. Dia pun keluar lah arahan yang kita suruh tadi. Nak suruh user masukkan input. Mula-mula dia akan suruh kita masukkan nama. But first kat sini kata system output print please enter your name. Ni lambatnya komputer saya ni. Dia kata please enter your name first kali. Kita klik je sini kat output console ni, kita klik masukkan nama Rizwan, nama saya kan. Untuk enter. Kedua dia suruh apa? Kedua kat sini dia kata please enter your weight in kg. In kg. Berat saya berapa? 65. 68 kot. 65. 68 lah. 67 lah. 67 kg kita masukkan. Lepas tu yang ketiga dia masukkan yang ketiga pula. Dia kata please enter your height in centimeter. Tinggi dalam sentimeter. Saya pendek je. 162. Sini saya 162 centimeter. Betul. Tekan. Dia pun akan kira. Your name is sebab dia calculate ni dia tak paparkan. So dia akan in the back of the Java program, dia akan calculate ataupun compute untuk kita sendiri based pada kita punya formula ni. And then dia akan display lah output dia. Your name is Rizwan. Your name is Rizwan. Sebab your name ni kita ambil variable ni tadi yang kita masukkan tadi. BMI ni pula dia akan kira lah BMI kita 25.5 29644. 2529644. Dia ambil BMI yang dikira kat sini tadi. Dia dah calculate apa semua sini, dia pun masukkan nilai tu ke dalam BMI ni. BMI ni pula kita paparkan kat sini. Dapat dia dekat sini. Ada faham? Faham? Tu saya cakap. Satu line je awak nak kena masukkan. So awak test lah. So sebab saya dah tunjukkan, awak cari formula lain yang bukan BMI, awak ubah dia, masuk kat sini. Bagi lah nilai dia. Awak boleh tukar sini nama apa nak masuk. Fahrenheit ke, nak kira keluasan ke. Cari yang mudah-mudah je. Masuk formula kat sini.
Itu sebagai tugasan amali awak. Hantar nanti. Saya akan sediakan kat Putra Beras satu tempat awak hantar kat situ. Due date dia sehingga minggu depan. Sehingga sebelum amali seterusnya. Okay? Tapi ni formula biak main ni saya dah tunjukkan lah. Awak cari situ. Saya kata awak carilah formula lain. Fahrenheit ke. Awak carilah kira keluasan ke. Yang simple-simple. Awak cari formula yang simple-simple. Keluasan. Ada area pi j kuasa 2. Itu ke apa ni? Bulatan tu. Bukan. Awak tukarlah kat sini. Pertama sekali yang atas tu awak kena tukar jugalah kalau awak guna contohnya. Contohnya awak guna, awak masukkanlah satu variable lain lah contohnya. Variable untuk apa? Contohlah Fahrenheit tadi. Mudah sangat Fahrenheit tu. Contohnya awak nak ubah. Contohnya awak masuk satu formula yang menggunakan variable yang lain. Nak guna variable sama pun tak ada masalah. Tapi awak kena tahulah apa benda. Contohnya awak nak kira keluasan. Awak kan tanyalah please enter keluasan ataupun sila masukkan keluasan ataupun contohnya awak nak kira keluasan petak ajalah, tanah petak kan. Keluasan petak apa ni? X darab Y. Sila masukkan panjang tanah. Kalau awak nak awak ada satu formula lah kira panjang tanah. Panjang darab lebar. Awak dah ubah formula ni tadi kan. So awak kat sini awak kena ubahlah formula-formula yang apa ni? Yang user nak kena masukkan. Kalau awak tak nak ubah pun, awak nak guna variable yang sama, nanti awak pening. So awak ubahlah panjang kat mana. Contohnya awak nak suruh kat sini panjang. Sini lebar. User nak kena masukkan. Enter, masukkanlah enter your panjang. Lain pula. Enter, masukkan panjang. Masukkan panjang tanah. Contohnya nak kira tanah kan. Panjang tanah. Tanah kita senang je. Petak je tanah. Boleh, tak ada masalah. Ini nak tentukan. Ni komputer mana. Komputer ni mana tahu apa-apa. Ini kat sini awak boleh masukkan apa. A nak masukkan. Ni sekadar statement untuk awak beritahu user. Macam bagi arahan pada user nak masukkan apa. Masuk kalau dia boleh faham bahasa Cina, boleh masuk sini. Tapi kat sini tak boleh. Masuk sini kot. Panjang apa ni? Masukkan sini ini hanya sekadar satu statement string. Apa ni, satu collection of characters untuk kita bagi tahu pada ataupun kita bagi arahan kepada user. Masukkan lebar tanah. Lebar tanah. Ini kita nak kira keluasan tanah lah. Ini nak masukkan lebar tanah, masukkan ni. Itu awak kena deskriptif lah. Panjang, lebar. Panjang darab lebar. Senang lah, kira senang. Lepas tu masuk kat sini apa? Keluasan. Keluasan tanah tersebut kan. Keluasan. Sini awak kena tukarlah keluasan. Keluasan. Tu saja. Betul. Kan. Contoh dia akan keluarlah. Lepas tu nama dia variable. Variable ni pun boleh ubah. Awak nak ubah apa? Janji awak faham. Orang lain baca awak punya program pun faham apa yang awak nak masukkan. Sini adalah string. Nama dia. A collection of characters. A, B, C tu character. Bila awak nak masukkan variable dalam awak punya printout yang bersama dengan string, awak kena letak ni, tambah ni. Lepas tu masukkan nama variable. Kan ni. Nama siapa? Nama saya Rizwan. Masukkan panjang tanah. Tanah saya ada dalam 20 inci. Sekarang standard rumah 20 darab 30. 20 kaki. 20 darab 30 kaki. Panjang tanah saya 20 kaki. Lebar 70 kaki. Total tanah kaki dia 1400 kaki kita punya total. Sebab ni BMI, sebab saya tak ubah sini. Saya ubahlah sini. Keluasan tanah awak. Keluasan tanah awak. Kena run sekali lagi.
Tak, nanti awak ni copy ni, maknanya ada asas awak copy awak punya source code ni, awak masuk kat ni. Ni contohnya awak copy source code awak semua, awak masuk kat satu notepad. Awak save, nanti notepad ni awak attach ataupun upload dekat Putra Blast tu. Nanti saya download, saya copy awak punya software, masuk kat saya punya awak punya source code, masuk kat saya punya Java, saya run. Kalau okey. Kalau fail. Tak kisah nak buat apa-apa. Kalau awak nak buat lebih advance pada ni pun tak ada masalah. Ya? Ada soalan yang lain tadi ke? Dia pun dah keluar. Rizwan, enter your name. Rizwan, please enter your name. Rizwan. Masukkan panjang tanah. Tanah saya pula 70 kaki pula tadi. Masukkan lebar tanah saya 20 kaki. Total keluasan tanah awak ialah 1400 kaki. Macam itulah dia cara dia. Okey, ada faham semua? Senang je. Sekarang ni awak nak kena cari satu formula yang simple. Jangan ni je. Tu kata awak fikir susah sangat. Okay. So awak boleh carilah. Awak cari je. Sebab tu kata dia sebenarnya mudah je. Matematik ni, kita cari formula matematik yang sedia ada. Itu convert jadi program je. Awak nak convert temperature, awak masuk je ni temperature ni, contoh macam ni kan. Dia dah ada sini, C tambah lah. Saya nak ambil formula ni je. 15 darab ni X, darab 5 ni. Copy saya masuk je kat sini. Tapi saya kena declare lah ni. Benda ni kat mana nak masuk dia. F ni kat sini. F. So sini dia darab tadi kan. Dalam Java darab tak ada X. Darab dia kena pakai benda ni. Darab sekali. Ni sama je. F. Ni keluasan. So ni nama dia Celsius. Letak sini Celsius. Kita tukar pula sini. Nama yang sama. Pemboleh ubah yang sama nama dia sebab kita nak panggil. Celsius. Sini F tadi kita masuk kat sini. Masukkan Fahrenheit lah. Masukkan suhu. Masukkan Fahrenheit. Dia pun masuk kat sini. Ni sekadar hanya statement je. Dia tak ada memberi apa maksud pun. Dia hanya nak bagi tahu pada user nak masukkan apa. Dia tak ada kaitan pun dengan semua apa ni, dengan variable yang lain. Kat sini je kita kena tentukan variable sini dengan sini je kena betul. Sebab ni pakai F, dia pakai. Nak pakai Fahrenheit pun boleh panjang macam siapa Iskandar tadi. Kita kan. Yang lain tu kita tak pakai, kita boleh ignore. Saya padam lah dulu macam ni. Nanti pening. Float ni masukkan Fahrenheit dah masuk integer. Fahrenheit tak boleh integer. Salah sini. Bukan float. Next float. Saya run. Harapnya berjaya lah ya. Kalau ikutkan tak ada apa-apa isu. Last saya tunjuk sebelum kita beransur. Kalau awak ada kelas petang ni tak sudah lagi. Dia kata enter your name, masukkan balik Rizwan. Masukkan Fahrenheit. Fahrenheit berapa nilai dia? 150 lah. Fahrenheit selalu besar daripada Celsius. Kan? Dia pun kira Fahrenheit ni salah lah ni sebab apa? Keluarkan float. Dia tak boleh kira float ke sini? Kena ubahlah situ nanti sebab ni nama dia logical error. Compilation compile okey, semua okey, cuma jawapan dia tak betul. So kita kena cari dah apa masalah je. Mungkin salah dekat sini, mungkin salah dekat float ni. So kita kena tentukan betul F tolak ni Celsius keluasan. Macam itulah dia cara dia. Ada soalan yang lain? Suhu in Celsius. Semua dah tanda kedatangan ISN 7 platform. F goes nanti awak akan hantar dalam notepad form. Tapi awak kena jawablah semua soalan ni sebelum awak hantar tu. Ada banyak lagi soalan yang awak kena jawab ni. Awak buka lab test tu ni. Ni. Lab question ni awak kena jawab sekali. Sekali dengan source code awak yang dalam notepad tu. Nanti awak hantar kat Putra Blast. Nanti saya sediakan kat Putra Blast tu tempat awak nak hantar. Nanti saya dah sediakan, saya bagi tahu. Awak upload je kat situ. Okay, F goes.
Ni awak boleh Google lah, jawab je lah macam mana. Dia tak ada betul, tak ada salah. Janji jawapan awak tu betul lah dengan apa yang ada di Google ataupun apa yang ada dengan fakta. Ni just boleh apa itu netbin je. Nanti awak type lah. Okay. Selain tu ada sebarang lain, sebarang ni, sebarang pertanyaan. Saya nak betulkan ini. Kenapa dia salah ni? Soalan 32. Ya, saya. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau boleh jawab dalam bahasa Inggeris lah. Kalau tak boleh tak apa, tak, dia bebas je. Cuma sambil awak belajar, dapatlah belajar bahasa Inggeris sekali, sikit-sikit. Okey, no problem Okey, siapa nak beredar, dah boleh beredar. Dah isi kedatangan kelas pun dah habis, dah pukul 5, 11 minit. Siapa ada soalan boleh tanya soalan. Siapa nak pergi beriadah boleh pergi beriadah. Siapa nak berehat boleh berehat. Dah pening kan satu hari dengan saya. Nanti siapa awak ni adjust je kat sini formula ni. Sini je awak masuk formula ni. Nanti awak ubahlah sikit-sikit kat sini apa dia punya variable. Awak practice, nanti awak hantar kat saya. Okey, sehingga berjumpa lagi. Sebarang soalan boleh diusulkan.